Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majaza amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي ووعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامعين أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pada tuan-tuan masih setia menunggu walaupun pada hari raya kedua. Masya Allah, kita mulakan pagi kita dengan keberkahan, iaitu dengan memulakan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. So pada hari ini ialah kita akan mengaji pada hadis yang ke-42 pada hari yang ke-31 lah, pada 2 Syawal. Itu hadis yang ke dalam muka surat 252, muka surat 252, iaitu hadis yang ke-42 bracket 41. Pemberitahuan Nabi akan tersebarnya kalimah tauhid di seluruh dunia. Macam mana baginda memberi berita gembira bahawa Islam ini, kalimah tauhid ni maksudnya kalimah Islam ini atau Islam ini akan masuk dan tersebar di seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. وعن المقداد رضي الله عنه أنه سمع رسول صلى الله عليه وسلم لا يبقى على ظهر العرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز وذل ذليل إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها ويذلهم فيدينون لها قلت فيكون الدين كله لله. رواه أحمد. Sayyidina Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak kekal di atas muka bumi ini sebuah rumah yang diperbuat daripada batu bata atau daripada bulu, melainkan Allah akan memasukkan kalimah Islam, sama ada dengan kemuliaan atau kehinaan. Kalimah Islam ni akan masuk pada rumah batu bata. Saya terjemah rumah batu bata dan rumah bulu. Rumah batu bata dengan kemuliaan, sama ada dia menerima Islam itu dalam bentuk kemuliaan atau dengan kehinaan. Sama ada Allah memuliakan mereka dengan menjadikan mereka daripada ahlinya, iaitu menjadi ahlul Islam, dan Allah menghina mereka dengan akan tunduk kepada agama. Wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Allah jadikan dia, dan selepas tu Allah Subhanahu wa taala memberi tanggungjawab dan menghina mereka, iaitu hina walaupun tak nak masuk Islam tapi terpaksa menerima dan akur Islam, iaitu dengan berada di bawah pemerintahan Islam dan membayar ufti, iaitu membayar jizyah kepada orang Islam. Kata Sayyidina Miqdad radhiyallahu anhu, maka agama keseluruhannya akan menjadi milik Allah, dan agama ini akan tersebar. Bahawa agama itu adalah milik Allah, maknanya seluruh dunia ini akan disebarkan dengan kalimah Islam. Islam akan sampai
Maksudnya ada yang masuk Islam, ada yang tak masuk Islam, tapi kalimah Islam ni akan tersebar di seluruh dunia. Beliau adalah Hadrat Miqdad ni. Beliau ialah seorang sahabat yang keenam memeluk Islam. Di antara sahabat yang elders lah. Kalau kita dalam dakwah kita panggil elders, orang lama di kalangan sahabat, elders, akabirin sahabat. Dia di kalangan sahabat yang lama. Antara mereka yang meriwayatkan hadis dari beliau ialah Sayyidina Ali sendiri, Tariq bin Shihab dan ramai lagi. Dan beliau meninggal pada tahun 33 Hijrah ketika berusia 70 tahun dan dikubumikan di kubur Baqi'. Di kubur Baqi' ni, iaitu perkebumian di Madinah. Kalau kita pergi Madinah ada perkebumian kubur Baqi' tu. Masuk rumah bulu. Kalimah Islam ni akan masuk ke setiap rumah bulu. Maksud rumah daripada batu dan bulu. Apa maksud dia? Iaitu rumah daripada rumah batu. Rumah batu bata ni rumah orang kaya lah. Maknanya Islam akan masuk kepada rumah-rumah orang kaya. Dan rumah bulu ni iaitu kulit unta, iaitu khemah. Rumah bulu ni diperbuat daripada kulit unta. Orang-orang yang berpindah randah, nomad, iaitu orang-orang yang berpindah ranah. Kalau kita belajar bahasa Arab tadi, kaum nomad tu, iaitu orang-orang yang berpindah randah. Jadi rumah dia simple aja, dibuat daripada bulu aja, daripada kulit saja. Macam Red Indian kan, berpindah randah begitu. Jadi orang kaya ataupun orang miskin, merujuk kepada orang kampung atau orang bandar, semua mereka akan masuk Islam. Orang kaya atau orang miskin, Islam akan tersebar seluruh dunia. Setelah 1400 tahun berlalu, sabda Nabi pasti akan terbukti. Nabi kata bahawa setiap agama ni, Islam ni akan masuk. Dan sabdaan ini Nabi telah lafazkan, Nabi telah ucapkan hadis ini sewaktu 1400 tahun yang lampau. Jadi satu ramalan lah, satu ramalan yang Nabi beritahu bahawa Islam akan tersebar. Iaitu sudah sabdaan Nabi pasti akan terbukti. Dan apa yang Nabi sabdakan, sebab apa kita membenarkan kata-kata Allah dan membenarkan kata-kata Rasul. Jadi sabdaan Nabi ni pasti akan terbukti. Jadi apa maksudnya daripada perkataan ini? Maksudnya di sini Islam akan tersebar di seluruh dunia di akhir zaman. Di akhir zaman pun, di zaman Nabi pun Islam tersebar daripada Jaziratul Arab dan masuknya orang-orang Ajam, orang-orang yang bukan Arab ke dalam Islam. Sebagaimana telah kita ceritakan dulu, Al-Quran hanya dahulu boleh dibaca dengan lugah Arab sahaja, 7 lugah Arab. Selepas itu Sayyidina Uthman mengekalkan hanya satu lugah sahaja, iaitu lugah Quraisy, yang kita panggil dia Resam Uthmani, supaya tidak menjadi keliru pada masyarakat yang bukan Ajam yang telah memeluk Islam. Yang Islam tersebar di seluruh Jaziratul Arab. Peristiwa ini berlaku pada zaman Nabi SAW atau di seluruh dunia. Ini akan datang, Islam akan tersebar di seluruh dunia. Atau peristiwa ini kalau dilihat di zaman Nabi, ada masuk Islam dah orang-orang Yaman, orang-orang Iraq, orang-orang Kuwait. Kesemua ini termasuk dalam Jaziratul Arab. Jadi orang-orang dalam Jazirah Arab, semenanjung Arab kita panggil, dan di luar semenanjung Arab. Dengan mulia atau hina, mereka akan memeluk Islam dan berada di bawah pemerintahan Islam. Jadi mereka akan berada di bawah pemerintahan Islam. Tujuan apa berada di bawah pemerintahan Islam? So nanti kita akan bagi tahu di dalam bab nanti kenapa jizyah ini dikenakan, kenapa orang-orang kafir ini mesti berada di bawah pemerintahan Islam. Atas dasar apa? Islam itu nak ditunjukkan secara live. Islam itu nak ditunjukkan secara praktikal. Walaupun mereka tidak mahu menerima Islam, mereka berada di bawah jajahan takluk Islam dan melihat amalan orang Islam, terutama sahabat,
menyebabkan hati mereka terpengaruh dengan akhlak dan amalan, dan mereka memeluk Islam. So perbincangan dia nanti kita akan bincang di hadapan lagi dalam hadis nanti. Khair. Dan kunci syurga, hadis kunci syurga lagi, sambungan daripada hadis yang ke-40. Kunci syurga juga, ini pun kunci syurga, tetapi ada sedikit penambahan dan penerangannya. Wa an Wahb bin Munabbih rahmatullah alaihi qila lahu alaysa la ilaha illallah miftahul jannah qala bala walakin laysa miftahun illa wa lahu asnan fa in ji'ta bimiftahim lahu al-asnan fataha laka wa illa lam yaftah laka, rawahu Bukhari fi tarjamatil bab. Hazrat Wahab bin Munabbih radhiyallahu rahmatullah alaihi, ini tabi'i, meriwayatkan bahawa dikatakan kepada beliau, ditanya kepada beliau, dikatakan, kila ni saya terjemah lafzi, kila ni ditanya sebenarnya. Dia qala yaqulu, kata. Jadi sebab tu saya kata dikatakan kepada beliau. Saya terjemah lafzi di situ, iaitu ditanya pada beliau. Bukankah la ilaha illallah itu kunci syurga? Beliau katakan, maknanya beliau jawab bahawa akan tetapi sesungguhnya setiap kunci itu mempunyai gigi-giginya. Tuan-tuan akan dapati dalam terjemahan saya, kadang-kadang saya membawa terjemahan lafzi. Macam mana ditulis, macam itulah saya bawa terjemahan tersebut. Dan kadang-kadang saya menterjemahkan dalam bahasa percakapan. Dalam bahasa, kita panggil dia muhawarah dalam bahasa Arab, kita muhawarah, muhadasah dalam bentuk muhawarah, iaitu diterjemahkan di dalam bahasa semasa. Dikatakan tu ditanyalah, disoalah, dan dikatakan juga dijawab. Bila disoal, dijawab, begitu. Tapi terjemah masih dikatakan. Kata beliau maknanya jawab beliau. Bahkan Islam bahkan akan tetapi sesungguhnya setiap kunci ada gigi-giginya. Sekarang dia nak menjawab persoalan tadi. Begitu. So kita pergi pada syarah dia. Wahab bin Munabbih bin Kamil bin Siyaj Ibnu Ziqibr As-Sanani. Beliau adalah seorang tabi'i. Beliau meriwayatkan hadis ini daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan hadis, banyak beliau meriwayatkan hadis, bukan hadis inilah, hadis daripada Nabi. Abu Abdullah, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan ramai lagi. Antara mereka meriwayatkan hadis daripada beliau ialah cucunya beliau sendiri, Idris bin Sinan, Daud bin Qais As-Sanani, Abu Musab, Saleh bin Ubaid, dan ramai lagi. Beliau beliau meninggal pada tahun 1110 Hijrah pada zaman pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Inilah hadis pertama yang diriwayatkan oleh tabi'i dalam Mishkat. Telah didakwa, maknanya pengarang Mishkat telah mengkhabarkan, memberitahu dalam hadis ini juga beliau akan membawa hadis-hadis selain daripada sahabat. Bahkan hadis ini dibawa oleh tabi'i. Dia qaul, perkataan-perkataan daripada salaf dan khalaf. Khalaf ni maksud pengarang orang-orang yang terdahulu. Khalaf ini maksudnya sahabat-sahabat lah. Dan salaf ni mereka yang terkemudian. Iaitu tabi'in. Ini kalau kita bandingkan salaf dan khalaf ni, sahabat dan bukan sahabat. Kalau kita banding ulama-ulama khalaf, ulama-ulama khalaf ni ulama-ulama terdahulu, dia dah masuk tabi'i. Dan ulama-ulama salaf, ulama-ulama terkemudian. Tapi bila salaf dan khalaf dan salaf ni disebut kepada situasi sahabat, maka khalaf ini ialah daripada sahabat-sahabat, dan salaf ini iaitu daripada tabi'in. Dan tabi'in juga dipanggil ulama khalaf dibandingkan dengan kita. Begitu. So penisbahan khalaf dan salaf ni, kita tengok pada situation dia. So sebab itu kita terjemah mengikut situasi. Jadi
Apa yang dibentangkan oleh pengarang, iaitu beliau akan memasukkan kata-kata daripada ulama, dari mereka-mereka yang khalaf, iaitu sahabat, dan mereka yang salaf, iaitu tabi'in. Jadi ini hadis pertama dalam riwayat tabi'in, dalam riwayat oleh tabi'in yang telah dimasukkan oleh pengarang di dalam kitab beliau. Dan beliau tengok, dan akhir dalam terjemahan tu saya terjemah begitulah Bukhari dalam tajuk bab. Terjematul bab saya terjemah dia riwayat Imam Bukhari dalam terjematul bab, dalam tajuk bab. Imam Bukhari rahmatullah alaih, beliau akan membuat topik. Jadi kita panggil terjematul bab. Terjematul bab ini beliau akan membuat satu topik sebelum beliau memukakan hadis yang dibentangkan. Dan kadang macam saya lah, saya tulis itu topik dia, tajuk dia kunci syurga. Maksud saya bawa hadis, dan bukan saya bawa lah, ulama saya terjemah, saya tukar tajuk sedikit daripada tajuk terjemahan asal untuk mudah pada zaman kita nak highlight benda tadi. Saya telah buat kunci syurga. Kunci syurga itulah kita panggil dia tajuk lah sekarang. Kita panggil dia tajuk. Tapi orang kalau dalam kitab Imam Bukhari dia panggil terjematul bab. Terjematul bab. Dan terjematul bab ni mengikut tajuk lah. Babul wudu. Macam tu. Babul wudu. Babu sunanil wudu. Itu tajuk Imam Bukhari. Dan kadang-kadang Imam Bukhari membawa hadis dalam tajuk. Hadis tu sebagai tajuk. Dan kebiasaannya Imam Bukhari rahmatullah alaih, bila dia bawa hadis, beliau akan membawa secara bersanad. Haddasana fulan, haddasana fulan, haddasana fulan, atau riwayat macam itulah. Akhbarana fulan, amba'ana fulan. Beliau akan membawa dengan lafaz haddasana, amba'ana. Itu menunjukkan lafaz tu sahih dan menunjukkan lafaz tu sahih. Begitu. Jadi kadang-kadang Imam Bukhari telah membawa di dalam topiknya, iaitu dalam terjematul babnya, satu hadis. Dia bawa satu hadis dalam terjematul bab. Dan hadis itu tidak dibawa dengan sanad. Maka bagi ulama mengatakan hadis itu juga hadis sahih yang telah dibawa oleh Imam Bukhari, cuma beliau tidak membawanya dalam bentuk sanad. Jadi hadis ni dibawa oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari dan dibuat tajuknya. Begitu. Inilah hadis pertama yang diriwayatkan oleh tabi'in dalam Mishkat. Kerana sahibul Mishkat, iaitu pengarang Mishkat, menyatakan bahawa beliau akan menyatakan akwal. Beliau akan menyatakan akwal ni. Akwal ni ialah perkataan-perkataan lah. Akwal jamak kepada qaulun. Qaulun tu perkataan. Kalau aqwalun, af'alun jamaknya aqwalun. Tapi kalau kita terjemah akwal lah, akwal salaf dan khalaf. Dalam kitabnya akwal, iaitu orang-orang yang terkemudian, dan salaf dan khalaf yang salaf ni terdahulu lah. Salaf ni tertukar saya. Khalaf ni ke belakang, tertukar tak. Bertukar pula. Khalaf tu dahulu saya kata. Sebenarnya salaf, ulama-ulama, sahabat-sahabat salaf, iaitu orang yang terdahulu. Khalaf ni khalifah di belakangnya. Tersilap pula kata tadi. Kan kadang-kadang tersasul nak kata macam tu otaknya, tapi mulut terkeluar macam tu. Kadang-kadang mulut dengan otak tak sama lagi. Masih mood raya katakan. Kan? Gigi itu maksudnya ialah amal soleh. Dia tanya, ada orang tanyalah, mungkin satu golongan. Selepas tu kan, satu golongan telah timbul, golongan yang mana mengatakan kalimah proof. Saya dah jelaskan pada tuan-tuan dulu, kalimah proof. Maksudnya, ini golongan ini dari segi akidah ialah golongan murji'ah. Mereka mengatakan dengan mengucap kalimah la ilaha illallah sudah cukup, tidak perlu beramal lagi. Maka kita tunggu untuk masuk syurga sahaja. Kita boleh buat apa sahaja yang kita nak mengikut hawa nafsu kita. Tapi oleh kerana kita sudah Islam, dia kata, kita insya-Allah
akan masuk syurga dan terselamat daripada neraka. Jadi mungkin golongan ini bertanya kepada beliau, iaitu Wahab bin Munabbih ni. Tidakkan dia kata, tidakkan la ilaha illallah tu kunci syurga. Maksudnya tak payah buat apa-apa lah, kita masuk syurga dah sebab ada kunci. Jadi orang tu dia dah faham dah soalan kawan tu, so dia terus jawab. Kadang-kadang kan orang tu, kadang-kadang kemahiran satu orang tu cakap pun dia dah faham dah apa maksud orang tu, dan dia memberi jawapan terus pada persoalan yang ditanya. Soalan ditanya tapi dia dah bagi jawapan untuk soalan tersebut tepat sebagaimana tepat. Orang tu nak tanya, tidakkan kunci syurga, dia nak suruh orang tu kata ya. Dia nak suruh, mungkin orang yang bertanya tadi menyuruh orang tu berkata ya dah, sebab ada hadis yang sebelum ni sembahyang tu kan, hadis ke-40 tu, iaitu la ilaha illallah tu kunci syurga. Sambungan kepada hadis itulah mungkin orang bertanya, golongan-golongan ini telah bertanya kepada pihak Wahab bin Munabbih, tidakkan la ilaha illallah tu kan kunci syurga. Jadi kawan tu nak suruh jawab ya, tapi dia jawab lain. Dia jawab atas masalah akidah orang tadi. Jadi kadang-kadang kehebatan dan kemahiran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikannya kepada ulama-ulama. Jadi mereka jawab macam tu. Maksudnya maknanya dia dah boleh ada firasat dah. Sebab itu Nabi kata, ittaqu farasatal mu'min, ittaqu farasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Ittaqu, makna berhati-hatilah kamu dengan firasat orang mukmin. Kenapa? Sesungguhnya firasat orang mukmin itu yanzuru binurillah. Sebab apa? Dia melihat dari sudut pandangan Allah. Maksudnya pandangan dia tu bersesuaian dengan kehendak Allah. Begitu. Pandangan Allah, bukan Allah tu memandang bersama dia. Itu kalau dari segi bahasa Arab saja. Maksudnya pandangan dia tadi ada petunjuk daripada Allah. Binurillah, iaitu ada petunjuk daripada Allah. Mana orang-orang yang baik ini, beliau mendapat ilham. Nanti kita akan belajar kitabul ilmu, wahyu macam mana, ilham macam mana. So nanti insyaAllah dalam daurah kita akan terang, iaitu tentang wahyu. Wahyu dalam 3 konsep yang disampaikan: wahyu, Al-Quran, hadis, dan juga hadis kursi. Sebab apa? Perkataan Nabi pun, Nabi kata, Allah Ta'ala kata, illa wahyun yuha wa ma yantiqu anil hawa illa wahyun yuha. Apa yang Nabi sebut itu, apa yang Nabi sabdakan itu bukan daripada kehendak dirinya, bahkan itu daripada wahyu daripada Allah. Iaitu penerangan dan penjelasannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita akan bincangkan nanti dalam kitabul ilmu insya-Allah, di dalam daurah kita pada hari raya ke-7 nanti insya-Allah. Jadi pertanyaan macam tu, macam kita katalah, maknanya mahirnya satu orang tadi tengok ekor burung tu dah dapat kenal dah jantan betina, apa tu dalam peribahasa, sekilas ikan di sungai, sekilas ikan di kolam ke di sungai, apa istilah tu, sekilas aku melihat sekilas ikan di sungai dah tahu jantan betina. Maknanya firasat dia tu tinggi. Jadi begitulah yang ditanya kepada Wahab bin Munabbih ni, Hadrat Wahab bin Munabbih, ulama ni Wahab bin Munabbih, dia kata, tidakkah la ilaha illallah tu kan kunci syurga? Jadi kawan tu nak suruh dia jawab ya. Kawan tu faham dah maksud pertanyaan tadi. Dia kata kunci tu kan ada, kunci tu kan ada gigi dia. Kunci tu kan ada gigi dia. Misalnya beginilah, satu orang tu dia bertanya, Ustaz, ayah, macam mana budak tu? Misalnya kalau dia nak budak perempuan tu, macam mana budak tu ayah? Dia faham dah anak dia tu berkenan. Dia kata, kau ada duit ke nak kahwin? Kawan tu baru tanya, ayah macam mana pendapat budak tu? Cantik tak cantik? Ayah dia ni dah faham dah. Ayah dia kata, kau ada duit ke nak kahwin?
Kau ada duit kan nak kahwin. Gitu. Bila saya balik daripada belajar, umur 31 dah. Bila saya balik, ayah saya kata pergi belajar lagi. Saya kata, ayah dah dulu suruh saya belajar lambat. Saya nak pergi umur 14, ayah tak bagi. Jauh, ayah kata kamu budak lagi, tak boleh pergi. Dah ayah lepas saya umur 20 dah. Saya balik umur 31. Saya pergi umur 21, saya balik umur 31. Bila saya balik, dia kata, ayah saya kata sambung belajar lagi. Allah, saya kata, ayah tak mampu lagi nak belajar. Boleh sambung belajar nanti lepas ni lah. Dia kata, tahu dah kau nak kahwin. Lah, mungkinnya macam tu lah. Dia kata, kau ada duit ke nak kahwin? Saya kata kat ayah saya ada saya je. Tak ada apa pun. Balik belajar pondok, belajar madrasah. Manalah bukan tonton belajar kat universiti. Lalu balik universiti, kawan-kawan kan belajar kat universiti. Balik mesti ada kerja dah. Tahun 90-an tu banyak kerja dah. Jadi kita orang balik madrasah, tahu apa je lah. Dia kata, ayah tanya, kau ada duit ke nak kahwin tu? Gatal nak kahwin, ada duit ke? Saya jawab kat ayah saya ni ada saya saja, sekilas ikan di air je. Saya ni ada saya je, tak apa. Ayah saya kata tak apa, aku kahwinkan kau. Kahwinlah tanpa ada duit 1 sen pun dalam poket. Tanpa ada duit 1 sen pun poket. Semua akan support. Balik tak ada apa, usia dah lebih. Jadi nak sambung belajar. Itu pun, saya kahwin tu pun okey, cukuplah cerita tu. Okey, kita pergi. Gigi itu maksudnya amal soleh. Dia kata tidakkan kalimah tu, tidakkan kunci tu kan dia mesti ada gigi kan. Kunci tak ada gigi. Kalau kunci tak ada gigi pun mesti ada lubang. Mestilah ada gigi. Kunci tu dia bukan seperti paku. Straight aja, tak ada gigi, tak ada apa. Jadi kunci tu kan ada gigi. Maksud gigi di situ ialah, jadi dia kata, jika kalau kau bawa kunci yang ada gigi, maka boleh bukalah syurga tu. Tapi kalau kunci tu tak ada gigi, maka tak terbukalah syurga tadi. Jadi nak buka syurga tadi dengan kunci. Betul, la ilaha illallah tu kunci. Tapi tak ada gigi tak boleh buka. Gigi tak sesuai pun tak boleh buka. Gigi tak sesuai pun tak boleh buka. Jadi gigi sesuai pun tak boleh buka juga. Jadi maksud gigi tadi ialah amalan soleh. Begitu. Gigi ialah maksudnya amal soleh, iaitu berbekalkan kalimah la ilaha illallah saja tidak boleh memasuki syurga. Ataupun maksudnya dukhuli awal. Maksudnya la ilaha illallah ni tak boleh masuk syurga teruslah, tak boleh masuk syurga. Dia kena masuk neraka dulu kalau ada dosa. Atau apa maksudnya dukhuli awal? Maknanya tak boleh masuk first intake. Tak boleh masuk atau tak boleh masuk first intake. Jika ada dosa akan disiksa setelah itu barulah dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Ataupun kita tidak boleh menggunakan kunci orang lain. Bawa kunci orang lain, tumpah kunci kau lah. Setiap orang perlu menggunakan kuncinya sendiri untuk membuka pintu syurga. Setiap daripada kita mesti bawa anak kunci tadi, iaitu amalan-amalan soleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Tarjumatul Bab. Oleh itu hadis ini ialah hadis yang makbul, diterima, kerana semua ta'liq, iaitu hadis mu'allaq. Ta'liq ni ialah hadis-hadis mu'allaq. Apa maksud mu'allaq? Iaitu di bawah matan sahaja tanpa sanad. Dan ta'liq hadis-hadis mu'allaq yang dibawa oleh Imam Bukhari dalam topiknya ialah hadis yang diterima, iaitu hadis makbul, iaitu hadis sahih. Ganjaran untuk kebaikan. Apa itu ganjaran untuk kebaikan? Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu
radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuqtabu lahu bi ashri amsalha ila 700 dha'fin wa kullu sayyi'atin ya'lamuha taqtubu bimisliha hatta laqiyallah." Muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memperelokkan Islamnya, maka setiap kebaikan yang dilakukannya ditulis baginya 10 kali ganda hingga ke 700 kali ganda, dan setiap kejahatan ditulis baginya balasan yang seumpamanya. Tengok setiap kebaikan tu sama ada dia akan diganda sekurang-kurangnya 10 kali ganda. Tapi bila setelah diamalkan, tetapi kalau kita niat, azam untuk buat dan tak buat, tapi sudah ada rancangan dan azam. Dulu kita banyak bahaskan innamal a'malu binniyat. Niat tu akan diberi pahala apabila adanya rancangan dan rancangan dan azam. Azam tu kesepakatan, maknanya nekat, yakin untuk buat 100%. Azam tu 80%, iaitu rancangan. Kalau dosa, pada rancangan tak ditulis lagi, pada ham tak ditulis lagi, tapi pada azam telah ditulis. Ayat suratul Hud, ayat suratul Hajj ayat 25. Yang dua ayat yang kita telah terangkan di dalam hadis pertama dahulu. Kan? Jadi di sini dibuat sekali, dibuat satu perbuatan sekurang-kurangnya diberi 10 dan ditambah sampai ke 700 kali ganda. Ataupun dalam riwayat kata yudha'ifu liman yasha, diberi ganjaran mengikut apa yang Allah kehendaki. Tak ada had dan limit dia. Unlimited. Unlimited, akan diberi ganjaran pahala unlimited. Iaitu ahsana, keluar dah ihsan. Kita dah belajar ihsan di dalam hadis kedua dahulu, dalam hadis Jibril. Apa itu ihsan? So lihatlah penerangan saya tentang ihsan di sana. Sebab tu saya kata penting. Satu-satu benda akan datang sebelum ni dah diterangkan dah. Jadi kalau siapa yang tak berkesempatan atau nak tengok balik di situ, saya dah terangkan dah makna di situ. So kita akan datanglah. Jadi setiap hadis tak akan diterang lagi lah makna-makna yang telah diterang. Jadi kalau beritahu begitu, tuan-tuan lupa. Sebab tu saya tulis kitab untuk tuan-tuan mudah buat rujukan, supaya tuan-tuan boleh lihat kembali. Tuan-tuan boleh lihat kembali apa yang kita bincangkan dahulu. Mungkin nak beritahu orang tak tahu, nak terangkan kepada orang susah sebab sekali dengar. Jadi tengok balik penerangan tu, baca balik. So kalau orang dah hebat tu, dia baca balik, dia faham balik dah penerangan ustaz yang ustaz telah terangkan pada tuan-tuan di dalam pengajian-pengajian kita yang telah lampau. Ataupun kalau tidak, buka balik, tengok balik hadis bab ihsan itu. Di sini ihsan yang dimasukkan tak adalah maknanya kita nak bawa semua ihsan, perbuatan ihsan ni di dalam semua amalan ibadat kita. Jadi sebab tu saya kata, barang siapa yang memperelokkan Islamnya, Islam tu, ihsan tu saya terjemah tabzi, elok. Apa maksud elok? Ihsan ni dari segi bahasa, buat sesuatu dengan cara yang terbaik. Dan dari segi maknanya, kita buat tadi, kita mesti ada apa? Ihsan. Kita anta'budallah ka'annaka tara, iaitu kita kena ada dua sifat, iaitu sifat muraqabah dan sifat musyahadah. So konsep dia bila sebut ihsan tu ada dua selalu dah. Satu dari segi bahasanya, iaitu melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik. Dan satu dari segi istilahnya, iaitu jawapan Nabi, macam mana nak buat sesuatu perkara tu yang terbaik.
Ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takum tara fa innahu yara. Inilah kita belajar hadis ni untuk kita tatbik, untuk kita masukkan hadis tadi yang kita pelajari dalam setiap sabdaan Nabi, supaya apabila kita buat yang sedemikian, maka amalan kita akan digandakan. Tidak orang tanya, macam mana kita nak tahu Ustaz, yang ni dapat 10, yang ni dapat 70. Dalam macam dalam hadis ni, setiap kebaikan ditulis 10. Siapa dapat 10? Siapa dapat 70? So macam mana nak kualitikan sesuatu amalan kebaikan tadi? Dan telah saya jelaskan dahulu di dalam bab ihsan kesemuanya. Jadi sekurang-kurangnya, sewaktu kita menyebut perkataan ihsan tadi, tuan-tuan akan datang dua konsep. Satu dari segi lafzinya, satu dari segi makna bahasanya, melakukan sesuatu yang terbaik. Satu lagi dari segi pelaksanaan amal tadi, mesti ada dua konsep, iaitu musyahadah dan murakabah. So at least sekurang-kurangnya kita kena ada murakabah, iaitu kita sentiasa merasai bahawa Allah itu sentiasa melihat kita. Boleh faham? Bila kita sebut perkataan ahsan, sebab ihsan tu daripada perkataan ahsana, madinya iaitu pastennya, ahsana pastennya, madinya, yuhsinu mudhari' iaitu future-nya, ihsanan perkataan asalnya, kita panggil dia masdar. Perkataan asalnya kita panggil dia masdar. Jadi saya terjemah tu dari segi makna lafzi, memperelokkan Islam. Barang siapa yang ihsan, Islamnya. Jadi maknanya barang siapa yang memperelokkan perbuatannya di dalam Islam lah, memperelokkan, buat macam mana Allah nak dengan cara Nabi SAW. Semasa buat tu mesti ada dua konsep, iaitu musyahadah dan murakabah. Kita nampak orang menyuruh dan orang yang disuruh nampak orang menyuruh. Kurang-kurangnya orang yang disuruh itu merasai bahawa dia sentiasa dilihat oleh orang yang memerintahnya, yang menyuruh, iaitu zat Allah SWT lah, kalau dalam perintah-perintah Allah. Kan? Jadi memperelokkan ikhlasnya, maksudnya ialah memperelokkan ikhlasnya, tawajuhnya. Ikhlas dia macam mana, tawajuh dia macam mana, kan? Untuk dapat hadirkan iman dan ihtisab, perlu kita ada tawajuh. Tawajuh tadi perlu kita ada istihdar, kita menghadirkan fadilat-fadilatnya. Iaitu melakukan sesuatu amalan dengan baik. Ada 3 syarat amalan diterima. Amalan akan diterima. Lepas itulah bila kita buat macam ni, macam konsep tadi tu, iman dan ihsan, iman dan ihtisab. Dan macam mana nak dapat ihsan? Perlu ada iman dan ihtisab. Macam mana saya masukkan, macam mana nak jadikan sembahyang khusyuk dengan ihsan ni. Dulu kan kita tuan-tuan nak buat sembahyang khusyuk je, pejam mata je. Khusyuk ni apa? Pejam mata, tak fikir apa-apa. Silap konsep tu kan. Sebab khusyuk itu datang daripada ihsan tadi. Khusyuk tadi datang daripada ihsan tadi. Ihsan tadi dia datang daripada murakabah tadi, musyahadah tadi. So tuan-tuan dah dapat faham, khusyuk ni dia berkait paut dengan ihsan tadi. Sebab dari ihsan tu kita hadirkan. Sebab tu semasa ta'rif khusyuk tu kan, alla yakhdura ma ghairu ma huwa fi wa in ta'allaqa bil akhirah. Tidak menghadirkan apa yang sepatutnya dia baca, apa yang sepatutnya dia lakukan, walaupun apa yang dihadirkan itu bersangkut paut dengan akhirat sekalipun. Dia duduk semayang, dia duduk ingat kubur. So ingat kubur semasa semayang, khusyuk lah. Tak salah. Kita kena hadirkan apa yang kita baca sewaktu itu. Sekurang-kurangnya kita mengetahui terjemahnya. Jadi untuk hadirkan tadi perlu adanya ihtisab.
Kita belum adanya istihdar. Hadir tu maksudnya mengistihdarkan. Istihdar tadi, kenapa kita istihdar? Kita hadirkan tadi supaya kita hasilkan dia apa dia? Istihdar tadi supaya nak hasilkan ihtisab. Ihtisab tu apa? Iaitu menghadirkan, iaitu melakukan sesuatu supaya kita meyakini janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kita kena hadirkan janji. Sebab tu kita kena tahu janji. Macam mana kita nak tahu janji? Maka kita kena tahu apa yang dijanjikan. Untuk kita mengetahui apa yang dijanjikan, maka kita lihatlah hadis-hadis fadail. So dia ada jengkil-jengkil berkait-kait satu sama lain. Dia tak boleh dengan satu sahaja. Jadi sahabat ni dalam situation, terima kasih, ahsanul jaza, khairul jaza wa ahsanul jaza. Pada ulama telah menerangkan kepada kita satu persatu tanpa ada perselindungannya langsung, dan penerangan yang diberikan itu begitu mudah dan dimudahkan dalam bahasanya untuk kita faham, bukan setakat faham sahaja. Fawa'aha, kita faham. Nabi kata rubba muballagin, hadis tu dah lepas. Banyak ada rubba muballagin, rubba muballagin, ada banyak orang yang mana kita sampaikan pada dia tadi, dia lebih lagi mengamalkan daripada apa yang kita sampaikan. Rubba muballagin, jadi banyak. Jadi summa addaha fawa'aha fa'addaha kama sami'a, dia hafal, dia faham, fa'addaha, dia tunaikan, kama sami'a, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ni, rahsia ni, tengoklah di dalam bab ihsan, saya telah cerita terperinci dalam satu sesi sahaja. Masa tu saya menceritakan tentang ihsan. So saya flashback balik tuan-tuan, supaya tuan-tuan ingat dengan fadail amalnya, dengan ta'rifnya dari segi bahasanya, dengan ta'rifnya dari segi istilahnya, dan di situ kita korek adanya murakabah dan musyahadah, dan macam mana untuk kita lakukan, dan kita kena buat latihan supaya adanya tawajjuh. Barulah akan hadirnya konsep apa dia? Khusyuk di dalam solat. So dia ada makna dengan makna ihsan. Semuanya telah saya jelaskan, cuma kita praktikalkan sahaja supaya kita mendapat pahala yang besar. Jadi ada 3 syarat. Jadi setelah kita melakukan tu, pahala diganjarkan besarlah. Tapi 3 syarat lagi. Sesuatu amalan itu akan diterima apabila ada iman. Iman tu menyebabkan kita akan mendapat jaza di akhirat. Dan kedua, kita kena ada ilmu. Ilmu tu buat tu biar dengan cara yang betul, bukan buat cara kita nak buat. Begitu. Dan ikhlas semata-mata kerana Allah. Jadi nak dapat, barulah amalan itu akan dibawa ke akhirat. Tapi ada orang yang muflis kan? Dalam hadis niat juga ada orang yang muflis, dia bawa semua sekali, tapi dia tidak menjaga muamalat. Seorang tadi tidak menjaga muamalat, muasyarat dan akhlaknya, sehingga amalan itu digadai dan diberi kepada orang lain. Okey. Untuk memperelokkan setiap amal, nak tambahkan setiap amal, wujudlah tawajjuh. Tawajjuh tu kita hadirkan tadilah. Ihtisab tadi, tawajjuh. Maknanya kita buat, kita tumpukan apa perbuatan kita. Dan ihtisab tadi, kita kena menghadirkan fadilat agar wujudnya yakin pada janji. Istihdar tadi, hadirkan fadilat tu, istihdar, supaya kita yakin kepada janji, iaitu ihtisab. Dan ketiga, kita ada mujahadah. Kita ada mujahadah, melawan hawa nafsu. Ditulis baginya, bila ada semua konsep ni, sikit dalam satu perenggang, tapi sebenarnya penjelasan ni dah dibuat sebelum ni. So saya tak jelas baliklah di sini. Kalau kita jelas balik di sini, so dia akan jadi 30 jilid kitab ini, ataupun 40 jilid kitab ni, satu-satu penerangan.
Jadi benda tu dibahaskan pada satu-satu tempat sahaja dan kegunaannya digunakan pada masa yang akan datang. Tak apa tuan-tuan, save saya punya video ni insya-Allah sedikit sebanyak, bukan detail pun saya buat. Tak sama dengan ulama-ulama dahulu pun. Cuma sekurang-kurangnya at leastnya ada benda pada tuan-tuan di dalam buat. Sekarang orang duk mempertikaikan buat tak buat, buat sahih tak sahih. Kalau buat sahih tak sahih pun, kalau tak ada benda ni tak boleh juga. Tak ada ihtisab ni tak boleh juga. So konsep dia panggil kafiyat, macam mana pelaksanaan tu, macam mana kita nak buat sesuatu amalan tu, dia panggil kafiyat. Cara, tata cara nak buat sesuatu amalan tadi. Itulah diterangkan dalam hadis itu. Okey, begitu. Ditulis baginya 10 kali ganda hingga ke 700 kali ganda. Bagaimana sesuatu pahala itu diputuskan untuk orang yang melakukan amalan kebaikan tersebut? Ganjaran pahala, soalan dia betul. Macam mana Allah Ta'ala nak bagi? Macam mana Allah nak bagi 10 ke 70? Itu soalan dia. Jawapannya, ganjaran bagi pahala ditentukan berdasarkan pada suasana yang ada. Jadi adanya mujahadah. Satu orang tu mujahadah, contohnya belajar di tempat yang susah. Barulah kita ada konsep ni. Belajar di tempat yang susah lebih besar ganjarannya berbanding dengan belajar dalam suasana selesa, duduk dalam aircon, selesa, mengantuk, menguap. Begitu. Belajar dalam keadaan perut yang lapar lebih pahalanya berbanding dengan belajar dalam keadaan perut yang kenyang. Bilangan yang dinyatakan tidak menafikan bilangan yang lain. Dan konsep tadi kah ta'addudul adat, bilangan-bilangan yang kita tidak menafikan. Ada Nabi kata bilangan lain-lain lagi. Kan kita dah bahaskan dah, cabangan iman tu ada 70 dan tidak menafikan pada hadis yang mengatakan 60. Bilangan tadi nak menunjukkan ta'addud, banyaknya pahala tadi, sehingga diganda-gandakan. Jadi semua ni dia ada kaitan satu sama lain dengan sesatu sama lain. Agama ni dia sebenarnya ada kaitan satu sama lain. Kita tak boleh tengok hanya satu penjuru dan satu sudut saja, bahkan kita kena tengok secara syumul. Jadi sebab itu kadang-kadang hadis itu disyumulkan oleh Nabi, tetapi ulama telah mengkhususkannya. Misalnya perkataan kullu dalalah, kullu dalalah yang dibahaskan, semua bid'ah tu sesat. Tapi Imam Nawawi masih bahas lagi, tak semuanya, kebanyakan amalan yang bid'ah tu sesat, tapi tak semuanya sesat. Setelah tu ulama telah bahagikan pula dari segi bahasanya, dari segi istilahnya dan dari segi praktikalnya. Jadi bukan semua benda baru tu bid'ah. Itu kita akan belajar nanti di dalam bab berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, bab kelima dalam Kitabul Iman. Dan ini akan dibuat secara umum, InsyaAllah. Kita akan sampai di satu-satulah. Takkan tuan-tuan nak tahu satu hari. Saya punya pembelajaran pun hampir belas-belas tahun. Nak dapat tahu, tuan-tuan nak dapat dalam sebulan, hampir mustahil lah benda tu. Tuan-tuan jangan lupa untuk ikuti InsyaAllah penerangan kita. Penerangan kita di dalam seterusnya lah, insyaAllah. Saya akan cubalah, akan buatlah, kekurangnya ada manfaat dia untuk diri saya dan tuan-tuan semua pada bekalan, untuk bekalan kita nanti insyaAllah. Bilangan yang dinyatakan tidak menafikan bilangan yang lain. Syarat di sini bukan syarat ihtirazi. Syarat dia mesti ada mesti dapat 70 je, mesti dapat 10. Tapi syarat itu syarat ittifaqi, sepakat. Sepakat. Ada tempat ni sepakat dia macam ni. Yang dikehendaki oleh Allah, akan tetapi dosa hanya akan dibalas dengan balasan. Satu balasan saja. Dosa ni akan dibalas dengan satu balasan. Dan muamalat ini berterusan hingga ke hari kiamat. Pahalanya akan diberi, pahala Allah SWT. Takut jam pula. Okey, berterusan. Jadi dosa tulis satu, tapi jangan anggap sedekah jariah. Dosa jariah pun ada dalam Kitabul Ilmu. Nanti kita akan belajar dosa jariah, dosa yang mana kita dapat jariah. Dosa itu bertali arus sebagaimana pahala bertali arus. Walaupun dia satu, tapi dia bertali arus juga. Tapi kefiyat dia macam mana, keadaan dia macam mana, itu kita akan jelaskan nanti insyaAllah. Sabar, jangan tak sabar. Fasbir ya ahla Yasir, fasbir.
Nabi kata fasbir li hukmi rabbika fala takum ka sahibil hud. Allah Ta'ala pesan kat Nabi, sabarlah wahai Muhammad dalam menunggu perintahku. Fala takum ka sahibil hud. Jangan kau pukul sangat macam Nabi Yunus AS. Okey, tanda-tanda keimanan. Apa itu tanda iman? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal iman. Qala iza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Qala ya Rasulullah fa bimal 'ism iza haka fi nafsika syai'un fada'hu. Rawahu Ahmad. Okey. Sayyidina Abu Umamah, terjemahnya, Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang lelaki telah bertanya, apakah itu iman? Baginda bersabda, apabila kamu merasa gembira terhadap amalan perbuatan baik kamu. Satu orang tu seronok bila dia buat. Tanda iman tu bila seronok bila buat baik. Alhamdulillah, seronok aku dapat buat baik. Dan bersedih atas amalan buruk kamu. Tapi bila buat dosa, astagfirullah, sedih, risau, menangis, memohon taubat di sisi Allah SWT. Maka kamu ialah seorang yang beriman. Itu tandanya iman kamu dah sempurna. Beriman maksudnya iman yang sempurna. Lelaki itu berkata, yakni bertanya, apakah dosa? Apa itu dosa? Baginda menjawab, apabila sesuatu itu menyebabkan wujudnya ragu-ragu dalam hati kamu, maka tinggallah. Dosa tu bila kita teragu-ragu, teragak-agak. Tapi ulama telah jelaskan apa maksud teragak-agak dan ragu-ragu tu. Jangan kita faham mengikut apa yang kita faham. Begitu. Maksud soalan di sini, apakah tanda kesempurnaan iman seseorang itu? Maksudnya apa itu iman? Maksud soalan di sini tanda kesempurnaan iman. Sebab jawapan diberi. Sebab Nabi tahu situasi orang yang bertanya tentang iman. Maksud hakikat iman, kau nak ditanya di situ? Tak. Maksudnya siapa orang yang imannya sempurna. So jawapan diberi oleh Nabi. Nabi kan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada Nabi dapat firasah. Apa maksud? Dan kadang-kadang benda tu orang tu duduk depan Nabi. Sebab tu saya kata dalam hadis ni kita tak nampak situation dia. Kita tak nampak situasi orang yang bertanya. Jadi ulama lah yang mencari gali hadis-hadis dan untuk menyatukan maknanya dan memahamkan akan maknanya. Terima kasih pada ulama. Takkanlah kita kata orang dulu ni tak hebat. Syafi'i je panggil, Syafi'i je. Allah tak ada penghormatan. Imam Syafi'i rahimahullah, dia beritahu orang dulu ni tak tahu apa pun. Dia orang sekarang sekadar duk cari sahih apa semua. Jadi masa seolah-olah mengecilkan orang dahulu. Sedangkan orang dahulu menggali, selidik, mencari satu sama lain untuk menjelaskan sesuatu supaya tidak ada keraguan di dalam kita mengamalkannya. Allahu Akbar. Jawapan Nabi, daripada jawapan Nabi, tanda kesempurnaan iman ialah kamu berasa gembira dengan amalan baik dan dosa kamu merisaukan dan menjadikan kamu. Kalau kita buat dosa, kita rasa Allah sedih. Kita rasa sedih dengan dosa kita. Pekerjaan buruk itu tidak menafikan iman, tetapi tidak merasa keburukan itu sesuatu keburukan atau suatu perkara yang bersalahan dengan iman. Manusia tidak dapat lari daripada kesalahan, maupun dosa kecil maupun dosa besar. Dosa besar tu memang buruklah, seburuk-buruknya. Maksud di sini pekerjaan buruk itu tidak menafikan iman. Maksudnya satu orang tu dia buat dosa tidak menafikan iman dia. Maksudnya dia tidak mengeluarkan seorang itu daripada dosanya. Sebagaimana faham Mu'tazilah, orang mati dengan dosa besar maka dia tak kira beriman dan akan kekal dalam neraka. Kita kata tak menafikan keimanan dia, cuma tak merasai keburukan itu suatu keburukan dan suatu perkara. Jadi kita tak rasa tu. Kita buat jahat, kita buat jahat. Satu orang tu dia buat jahat, dia tak rasa dosa terhadap perbuatan tadi. Memang iman dah tak ada dah. Iman dia dah tak sempurna dah. Iman dia dah malap dah. Dia tak ada magnet lagi dah.
Jadi buat salah tu tak ada magnet lagi. Dan mengatakan dalam hati dia, kau tak boleh buat macam ni, benda ni salah tu. So magnet dia hilang dah. Magnet dah hilang dah. Allahu Akbar. Jadi tak merasai keburukan. Manusia tidak sunyi daripada melakukan kesilapan. Dan ia bukanlah kesalahan yang besar. Buat dosa tu memang buat dosa, manusia tak dapat. Tetapi tidak menganggap kesalahan itu sebagai suatu kesalahan adalah satu kesalahan yang besar dan boleh menafikan keimanan. Tak menganggap tu, tak rasa, tak syuur tadi. Dia tak merasai kejahatan itu satu kejahatan. Bahkan dia merasai kejahatan itu kebaikan. Biar rasa sikit. So dia merasai kejahatan itu satu kebaikan untuk orang rasa. Salah. Oleh itu, apabila kebaikan dilakukan, hendaklah kita sentiasa gembira. Kita tunjuk macam mana kita nak buat kita gembira. Alhamdulillah, Allah pilih kita untuk belajar ilmu agama. Jadi sepatutnya kita berasa gembira. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah pilih tuan-tuan untuk tuan-tuan belajar, untuk tuan-tuan mendengarlah. Belajar tu taklah juga saya nak kata guru pun tak guru juga. Jadi tuan-tuan dapat belajar, dapat dengar dan dapat amalkan. Jadi sebagai kita rasa gembira. Alhamdulillah, hari raya kedua pun dah sambung dah. Alhamdulillah. Maksudnya kita kena rasa, bukan kita nak bangga, tapi kita nak hadirkan rasa gembira tadi. Bukan kita nak tunjuk orang bangga kau buat macam ni, tak. Kita nak hadirkan rasa gembira tadi. Tapi janganlah kadang-kadang kita buat satu perbuatan yang mana satu perbuatan tadi yang jangan kita buat yang menunjuk orang nampak kita ni macam nak menunjuk-nunjuk. Tak payah. Kita tak perlu. Jadi banyak benda yang kita perlu lihat. Okey. Apabila sesuatu yang menyebabkan wujudnya ragu-ragu dalam hati, maka tinggallah. Cuma di sini ulama jelaskan, izahaka fi nafsik, kamu rasa ragu-ragu dalam hati kamu akan satu perbuatan, maka anggaplah itu dosa dan tinggallah. Perkataan ini, sentence ni untuk siapa? Tanda ini khusus untuk orang yang bertakwa. Tanda ni khusus untuk orang bertakwa. Orang yang mana macam-macam orang yang dekat dengan Allah, orang yang sentiasa dalam perintah Allah, orang yang meninggalkan segala larangan Allah, iaitu orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Dapat petanda macam tu. Bukan untuk semua orang. Jadi kita rasa, aku rasa aku tak boleh buat tu. Sebab apa? Aku rasa tak sedap dalam hati aku. Yang kau tahu tak sedap tu betul tak apa yang kau rasakan tu. Jadi orang awam tak boleh macam tu. Ini khas, ini tanda ni khas untuk orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang takwa. Dia terasa dalam hati dia, aku rasa tak sesuai. Ni apa dia? Mengikut firasat saya begini-gini, saya faham macam ni. Terjemahlah dia. Tulis tafsir pula. Tulis tafsir apa? Tulis tafsir sendiri. Belajar tak tahu apa, belajar tak tahu di mana, perkataan Arab sebuti pun tak faham. Tulis tafsir sendiri. Tulis tafsir sendiri. Dan tulis tafsir tu mengikut kepala dia lah. Mengikut kepala dia tak betul lah. Sebab dia ada garis-garis panduan dia. Begitu. Adalah, jadi jadi macam kita ni tak sama je kita ni. Apa maksud dia sama? Piramli dia kata, anak dia belalang tanya, "Bapa macam mana?" "Hentam sajalah belalang. Hentam sajalah belalang. Hentam saja." Sebab kita halal haram pun tak tahu. Ustaz yang mengajar kami, Maulana Ehsan Damat Barakatuhum, ustaz kami yang mulia, mengajar pada kami. Dia kata apa? Kamu dengan saya ni 2 kali 5 sama je. Saya pun tuan-tuan tak boleh pakai, tuan-tuan aku pun tak boleh pakai pada kamu. Jadi Maulana kata saya, Maulana yang mengajar kami lah, saya dengan kamu sama saja. Saya ni dengan kamu ni sama je lah. Maknanya bukan apa yang terasa dalam hati kita. Sebab dosa ni al-halalu bayyinun, al-haramu bayyinun. Benda haram tu dah jelasnya, cuma kita tak tahu aja. Begitu. Untuk
Ini untuk orang yang dekat dengan Allah, bukan bermakna semua ragu-ragu itu menunjukkan dosa. Semua ragu-ragu itu menunjukkan dosa, tidak. Semua yang ragu-ragu itu tidak menunjukkan dosa. Khair. Seterusnya hadis 46, perkara-perkara mengenai iman dan Islam akan diterangkan sampai hadis 47 sampai hadis 47 lah, 48 lah. So hari ni kita berhenti awal sikit lah. 1 jam saja. Hari masih mood raya lagi. Jadi Alhamdulillah kita dah ada dah pengetahuan. Tadi saya nak berhenti awal sebab bila kita masuk hadis yang ke-45 ni, 46 peringkat 45 ni panjang perbahasannya. So dalam masa 10 minit kita tak dapat habis lah. Kita tak dapat habis. So kita sambung lagi lah insyaAllah pada keesokan harinya insyaAllah. Jadi ada yang baru masuk tu saya minta maaf lah. Saya nak berhenti awal sikit sebab saya nak ke hospital. Nak kurang sihat sikit. Saya nak pergi hospital. Nak pergi klinik je. Jadi insyaAllah kita sambung lagi nanti. InsyaAllah nanti tuan-tuan boleh lihat apa-apa ada kemusykilan. Kadang-kadang tuan-tuan jangan tanya dalam FB ni, saya terlupa nak jawab. Kadang-kadang saya baca, saya duduk cari. Kadang-kadang orang duduk hantar kat Messenger, kadang orang duduk hantar kat FB. Kadang-kadang benda tu umum. Kadang-kadang nak cari satu-satu susah, umum. Tuan-tuan tuan-tuan tak payah melalui ni. Tak payah itu haji ijam tu 1.66666 tu semua tu haji ijam. Haji ijam tu dia bersama dengan saya dah dalam Midraj ni. Tuan-tuan terus menghubungi saya. Tuan-tuan terus menghubungi saya di talian saya. Sebab haji ijam sekarang dia duduk kena PK kan. PKP, dia duduk jauh. Pendaftaran pun dia kurang, dia tak tahu rancangan kita kan. Dia pun duduk jauh. Jadi nak hantar kitab pada tuan-tuan pun susah dan sebagainya. Tuan-tuan sekarang menghubungi saya saja. Semua tuan-tuan hubungi talian pada saya. Maknanya kadang-kadang dulu tuan-tuan, sebab mungkin ada penerangan yang ada hubungannya. Jadi mungkin orang yang dia tak lihat kita punya pengajian ni, sebenarnya saya dah elan lain. Sebab nak uruskan kitab semua tu, Haji Ijam dia tinggal dia sekarang duduk di bukan duduk di sana, dia PKP B, dia terlekat di betulan cuti sekolah pun ni, isteri dia pun balik, dia pun terlekat di Kedah tu. So kitab semua duduk di Kuala Lumpur, semua duduk dengan saya. So tuan-tuan hubungi saya lah. Tak payahlah hubungi beliau, jadi susah pula hubungi beliau, dia pun tak tahu, dia pun serah pada saya saja. So tuan-tuan hubungi saya lah. Di situ tuan-tuan hubungi saya. Hubungi saya. Kalau FB pun kadang-kadang saya terlepas pandang. So, hubungi saya dengan direct nombor saya tadilah 019-262-0729. So hubungi saya terus senang. Saya boleh jawab. Sebab benda tu tentu saja. Dan semua ataupun tanya kawan-kawan yang berada di dalam pengajian inilah. Tanya pada saya direct, tak apa, saya akan bagi jawab. Kalau saya pun nak tulis pun, saya rasa saya lambat nak menulis. Saya voicemail saja senang. Tuan-tuan dengarlah suara emas ni. Begitu. Voicemail saja. Jadi apa-apa sekarang semua hubungi saya. Sebab dalam PKP ni semua susah. Semua hubungi saya. Senanglah. Semua mungkin ada orang yang baru nombor Maulana berapa semua sekali. So nombor saya lah tu, nombor di FB dan sebagainya. Saya ada hubungi untuk dapatkan kitab, hubungi nombor-nombor saya. Itu kawan-kawan dah bagi dah nombor saya tu. Tuan-tuan boleh lihat itulah nombor saya. Jadi semua sekarang dengan saya. Sebab duk Kuala Lumpur kan, Haji Ijam tu memanglah pembantu saya. Dia pembantu saya. Yang mana-mana saya buat daurah tu dengan Haji Ijam lah. Tapi sekarang kita kan terlepas. Mereka dah di dalam beliau duduk di sana, jadi saya di sini. So apa-apa sekali hubungi saya lah. Tu tarikh pendaftaran kita esok malam baru kita akan tutup tarikh pendaftaran saya. Mungkin tak boleh juga kita buka satu hari lagi ke baru orang tu. Tapi saya nak buat minggu depan lah, macam mana insyaAllah.
Jadi tuan-tuan boleh hubungi Haji Ijam lah. Masya Allah. Haji Ijam, tuan-tuan hubungi saya. Saya pun tersasul juga. Tuan-tuan boleh hubungi saya di nombor yang tertera yang telah diberi oleh kawan-kawan di dalam program kita lah. Mungkin ada orang yang baru. Ada kawan-kawan saya, dia kata hari ke-30 baru saya menyertai ustaz, dia kata. Jadi maksudnya mungkin dia terlalu sibuk dengan perkara-perkara lain, tak terlepas pandang memang pun. Jadi saya orang yang tak dikenali, jadi tak berapa orang kenal lah saya, tak berapa orang tahu saya. Jadi tak apa. Jadi tuan-tuan boleh menghubungi kemudian dengan saya dan macam mana cara nak dapatnya, insya-Allah. Jadi lama-lama tu boleh lawan tahu sikit-sikit, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Saya minta maaf dan saya rasa tak lewat lagi untuk saya ucapkan selamat hari raya, selamat hari raya lah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa saya dan tuan-tuan semua, insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kan Muhammad Fauzi Ismail ni baru dengar hari ini. So hari yang ke-31 dah. So kita ada 30 siri dah sebelum ni. Dan satu-satu siri itu paling ringkas pun 1 jam suku, 1 jam 20 minit. Dan kadang-kadang 1 jam 40, 1 jam setengah. So banyak dah, 30 siri dah. So tengoklah dalam page saya, page Midrajul Fawatih. Bukan dalam FB saya Hasnul Hizam Hamzah, FB juga, tapi dalam page Midrajul Fawatih. Like lah di situ, ataupun follow lah saya di situ, dan like lah saya di situ. Dan tuan-tuan akan dapat lihat semua pengajian ni secara detail dah semua 30 hari yang lepas. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan lupa yang tak daftar lagi, yang dah lama dah dengan saya tapi tak daftar lagi, jangan lupa, nama tertinggal pula. Kena daftar juga. Kena daftar juga yang bersama dengan saya ni, 178 orang ni. Kadang-kadang sampai 200 lebih, 176 ni. Dalam pendaftaran baru dalam 80-an lebih baru. Jadi siapa-siapa yang berdaftar, yang tak daftar lagi, daftar, membuat pendaftaran. Ramli Ismail baru dengar ustaz. So, dan itulah kita akan buat dalam pengajian Kitabul Iman, Kitabul Ilmu, bukan Kitabul Iman. Kitabul Iman kita akan sambung lagi. Esok masih ada pengajian raya ke-3, raya ke-4, raya ke-5, raya ke-6. Ada 4 hari lagi pengajian umum ni di FB Midrajul Fawatih. Lepas tu hari Sabtu dan hari Ahad, insya-Allah kita akan pergi ke FB baru yang saya akan invite lah, tuan-tuan minta permohonan dan saya akan invite bagi mereka yang telah daftar. So di situ sebanyak mana pendaftaran itulah tuan-tuan akan masuklah melihat saya dalam pengajian di sana, insya-Allah. Wallahu alam. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Masih tanya lagi macam mana nak daftar ustaz, baru dengar. So tengoklah, nanti kawan-kawan akan jawablah. Tolong masukkan saya punya saya buat masuk saya punya macam mana borang online tadi. Untuk daftar borang online, di situ ada pendaftaran. Sumbangan pendaftaran tu RM50 saja. Dan apa yang nak dapat kitab tu boleh teruskan. Ya, 5-7 hari bulan tu start FB tertutup lah pada mereka yang berdaftar. Tetapi FB terbuka ni tetap saya mengajar Kitabul Iman ni. Memang saya dah janji, insya-Allah dalam Kitabul Iman ni sendiri, Kitabul Iman, dan di dalamnya ada 5 bab. Ini saya umumkan, pengajian kita umumkan. Di sini banyak-banyaknya kaedah yang saya terangkan untuk memahami pada jilid seterusnya. Sebab itu jilid pertama ni agak susah sebab banyak penerangan dia. Hak lain pun ada penerangannya, bukan tak ada penerangan pun. Ada penerangannya, cuma dalam jilid 1 ni banyak kaedah-kaedah, banyak benda-benda perbincangan yang mana untuk dipakai pada jilid-jilid seterusnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa
وتجب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تزهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Ya kan, insyaAllah kita jumpa lagi esok. Wallahu a'lam.